Kita sekarang memfokuskan kepada pandemik COVID-19, tetapi pada tahun 1981, HIV merupakan satu endemik yang mengancam nyawa seluruh dunia dan ianya menjadi satu mimpi ngeri sebenarnya kerana tiada ubat lagi ketika itu dan ianya dianggap sebagai hukuman mati. Tetapi kini terdapat ubat dan juga rawatan bagi pesakit-pesakit HIV ini dan ianya memberi sinar harapan kepada mereka yang mempunyai HIV. Hari ini kita nak bersama dengan Encik Muhammad Rizwan Muhammad Rizal, Pegawai Farmasi Klinik Kesihatan Tangding Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Syafiqah. Sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Baik, seperti mana saya katakan tadi, kita sekarang ini memberikan tumpuan kepada pandemik COVID-19 sehingga kadang-kadang kita terlupa akan penyakit-penyakit yang lain yang masih ada sebenarnya yang menghantui dunia kita ini. Khususnya HIV. Betul. Mungkin kita boleh berikan pemahaman sedikit apakah itu HIV sebenarnya. Okey, Assalamualaikum semua. HIV tu kalau ikutkan Pertubuhan Kesihatan Dunia lah, WHO, HIV nama panjangnya adalah Human Immunodeficiency Virus lah. Virus HIV ni dia bila dijangkiti dalam badan manusia, dia akan menyerang sel pertahanan badan kita lah. Itu sel CD4. Sel CD4 ni fungsi dia adalah melawan sebarang jangkitan lah dalam badan. So bila virus HIV ni dia meningkat dalam badan, dia banyak akan bunuh sel pertahanan CD4 ni. Menyebabkan pada satu masa tu sel pertahanan badan kita turun dan juga dia akan pada tahap yang kita panggil AIDS. Selalu dengar kan AIDS kan? So AIDS tu adalah sindrom kurang daya tahan sesuatu pesakit HIV untuk melawan penyakit. So tahap ni kita panggil tahap jangkitan akhir lah. So tahap ni pesakit HIV akan mendapat risiko seperti jangkitan lah, jangkitan oportunistik. Contohnya pada jangkitan pada kulit, jangkitan kulat pada mulut, akan mendapat keputihan, batuk kering dan sebagainya lah, jangkitan-jangkitan lain. Okey. Puan Syafiqah tadi dah cakap kan, memang daripada dulu kita memang tak ada ubat untuk menyembuhkan. Memang sampai sekarang kita tak ada rawatan yang boleh menyembuhkan penyakit HIV AIDS ni lah. Tapi kita ada ubat antiretroviral yang mana ubat tu dia mengawal komplikasi kondisi penyakit ni lah. Okey, dari segi rawatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada HAAD. Okey, rawatan tu diberi nama HAAD. HAAD tu adalah Highly Active Antiretroviral Therapy lah. Di mana rawatan tersebut mempunyai gabungan beberapa jenis ubat, sekurang-kurangnya 3 ubat antiretroviral untuk membentuk satu pakej rawatan untuk merencat pertumbuhan virus HIV ni lah, dan juga kebantangan virus HIV dalam badan. Okey, HIV ni dia boleh dijangkiti lah melalui cecair badan. Contohnya macam darah kita, air mani, cecair faraj ataupun susu ibu. Dan HIV virus ni dia boleh merebak dekat masyarakat melalui satunya adalah seksual lah. Seksual yang tidak selamat. Contohnya mengamalkan seks rambang yang ada pasangan yang ramai ataupun tidak menggunakan kondom. Okey. Selain itu juga menggunakan jarum yang tercemar. Contohnya yang tercemar dengan virus HIV lah dalam kalangan penagih dadah. Okey. Dan seterusnya mungkin peminahan darah ataupun organ yang telah tercemar dengan virus, ataupun kita boleh tengok dekat golongan yang berisiko tinggi iaitu perempuan yang mengandung. Okey, perempuan mengandung ni memang ada risiko yang tinggi lah. Mungkin pasangan dia ada pembawa virus HIV. So kita kena tengok kat sini dia ada tak ketika waktu dia semasa dia mengandung ataupun selepas dia bersalin dan menyusukan anak. Okey, tadi rawatan HAAD ni memang dia tidak dapat menyembuh penyakit HIV AIDS ni lah. Okey, tapi dia dapat mengawal virus dalam badan tu lah, sehingga kan pada satu masa tu virus dalam sel tu dia turun sampai dia tak dapat dikesan lah, undetectable. Okey, rawatan ni boleh didapati di klinik kesihatan yang terpilih dan juga hospital Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okey, sebelum sesuatu pesakit tu menerima rawatan HIV, pegawai perubatan dan juga ahli farmasi akan menilai lah kesediaan pesakit dari segi kepatuhan ubat dia, daripada segi kondisi tahap kesihatan dia lah sebelum dimulakan rawatan HIV ni. So bila mereka telah memenuhi kriteria, maka dia boleh
menjalani rawatan tersebutlah oleh doktor yang merawat beliau. Bercakap mengenai kepatuhan untuk pengambilan ubat itu, adakah pengambilan ubat ini akan berterusan sampai bila-bila, dan jika tidak mengikut jadual ataupun peraturan yang ditetapkan, bagaimana implikasinya kepada pesakit ini tadi? Okey, kalau kita cakap sebagai kepatuhan ubat, kepatuhan ubat itu adalah kunci utama ataupun kejayaan ataupun penanda aras utamalah kita untuk cakap rawatan tersebut berjaya. Sebabnya pesakit kena patuh makan ubat antiretroviral tu sepanjang hayat mereka pada waktu yang sama. Contohnya kalau dia makan pukul 10 malam, dia akan makan pukul 10 malam setiap masa, setiap hari sepanjang hayat mereka. Memang kena tetap sharp 10. Ya. Itu okey. Dia tak boleh lambat seminit ke 5 minit, tak boleh lambat lah, sebab ubat ni dia ada paras dalam darah dia lah. So bila kurang je, mungkin virus tu akan jadi kebal kalau dia sekejap makan waktu-waktu yang berlainan lah. Kepatuhan ubat ni perlu optimum lah untuk mengawal pembiakan virus dan juga jumlah beban virus. Dipanggil viral load lah. Okey, bila dia dah berkurang dalam badan, maka sel CD4 atau sel pertahanan tu dia akan meningkat. So dia akan meningkatkan ketahanan diri pesakit tersebut lah. Jadi itu antara implikasi sekiranya pesakit-pesakit itu tidak mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Kalau pukul 10, 10. Ya, pukul 10, pukul 10. Selain daripada itu, ada tak apa lain-lain implikasi pengambilan ubat ini? Mungkin implikasi lain pengambilan ubat ini, dia adalah gagal lah. Dua, kalau misalnya dia tak patuh pada ubat, mereka akan mengalami kegagalan rawatan dan juga kerintangan ubat. Macam tu. Okey. Jadi disebabkan kepatuhan ubat ini sangat penting untuk mengawal lagi penyakit HIV ini, apa di antara program-program kesedaran yang dilakukan oleh pihak KKM untuk memberikan kepatuhan yang lebih tepat dan juga untuk memberi pengetahuan kepada mereka ini? Okey, kita banyak program lah dekat seluruh Malaysia. Memang Kementerian Kesihatan memang emphasize dengan banyak-banyak program kesedaran lah, supaya kita nak hilangkan stigma dan diskriminasi pesakit. Pesakit dan juga diskriminasi masyarakat kepada HIV inilah. Antaranya kita mungkin ada kempen, kita ada pelbagai ceramah, dan juga kita ada NGO yang turun ke padang sendiri untuk memberi fahaman lagi jelas kepada masyarakat macam tu. Apa di antara stigma masyarakat yang masih ada sehingga sekarang ini? Stigma yang ada daripada masyarakat yang masih ada dalam masyarakat kita, mereka memandang serong kepada pesakit HIV ni. Kan sentiasa memandang serong, mereka macam dianggap berdosa lah kepada pesakit, pada masyarakat lah. So mereka menyisihkan golongan-golongan ni. Maka bila dia dah disisihkan, so pesakit ataupun orang yang dijangkiti HIV ni enggan keluar daripada kepompong mereka untuk mendapatkan rawatan. So mereka ni akan tertinggal lah dengan rawatan HIV yang kita tawarkan tu. Jadi bagaimana sebenarnya pihak KKM membantu pesakit-pesakit HIV ini untuk peka dengan waktu mereka untuk mengambil ubat ini? Okey. Kita ada cara lah untuk macam mana dia peka untuk mengambil ubat-ubat ni. Okey. Sebelum dia memulakan rawatan, kita pegawai perubatan dan juga ahli farmasi akan menerangkanlah kepentingan mengenai kepatuhan ubat tersebut. Okey, kita akan terangkan betul-betul kepada pesakit. Sekiranya dia mampu untuk patuh kepada ubat dan komitmen dia, dan selain itu juga dia terpaksa datang untuk rawatan susulan yang berkala. Sekiranya mereka sanggup, pesakit tersebut akan kita bagi kaunseling dari segi pengambilan dos ubat dan juga pengambilan makan ubat tu mengikut rutin harian dia. Dan juga kita akan terangkan berkenaan dengan komitmen pengambilan ubat ni sepanjang hayat mereka. Okey, antara faktor-faktor lain saya terangkan dulu. Antara faktor-faktor yang menyebabkanlah sesuatu pesakit tu dia tidak patuh terhadap ubat-ubat tu, contohnya mereka sebenarnya tak faham tujuan utama rawatan HIV tu. Kan? Yang kedua tu mungkin disebabkan dengan kesan sampingan pesakit tersebut. Kan pesakit tersebut akan menjadi trauma sebagainya. Yang ketiga tu mungkin rutin harian yang sibuk sampai dia terlupa nak makan ubat yang telah masa kita tetapkan tu. Okey, yang seterusnya mungkin kekangan ekonomi, dan yang tadi itulah diskriminasi dan stigma masyarakat lah. Antara faktor-faktor yang kita boleh
meningkatkan kepatuhan tu ada pelbagai cara. Contohnya kita akan menasihatkan pesakit tu menggunakan alarm ataupun reminder. Okey, katalah pukul 10 malam kan. Kita boleh setkanlah 9.50 dengan pukul 10 malam. 9.50 tu sediakanlah air ke pukul 10 tu bunyi dan makan sajalah. Ini mengingatkan pesakit lah untuk memakan ubat lah. Selain itu juga kita boleh pilih waktu makan ubat tu dengan rutin harian kita. Contohnya sebelum tidur, yang paling simple. Okey, sebelum tidur makan ubat. Katalah dia tidur pukul 10 malam, okey, pukul 10 malam makan ubat dan tidur terus. Itu lagi meningkatkan kefahaman atau kepatuhan dia terhadap ubat lah, sebab kita berkait dengan dia punya social activity dia seharian. Yang ketiga pula adalah sokongan keluarga dan juga badi lah, rakan. Okey. So sokongan keluarga contohnya macam suami isteri, ibu, bapa kan, tu dia meningkatkan lagi lah, dia meningkatkan moral kepada pesakit tersebut. Dan juga mungkin badi atau rakan, kita boleh jadikan pesakit tu sebagai badi kita lah, rakan kita. Okey. So bila pesakit tersebut boleh menanyakan lah tentang rawatan mereka, ada tak dia dapat kesan sampingan macam tu. So daripada situ dia lagi meningkatkanlah kepatuhan ubat tersebutlah. Yalah, bila kita bercakap dengan sesama yang memahami itu, jadi kita lebih senang sebenarnya. Tapi tadi ada Encik katakan mengenai kesan sampingan ubat ini. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton apa di antara kesan-kesan sampingan pengambilan ubat HIV ini? Kesan sampingan ubat-ubat ni, kalau tadi yang saya cerita HART itu adalah gabungan daripada beberapa jenis ubat. Kan ada sekurang-kurangnya 3 jenis ubat antiretroviral. So dalam 3 jenis ubat antiretroviral ni dia ada kesan sampingan yang tersendiri. Tapi apabila itu di awal rawatan saja. Apabila pesakit tu baru memulakan rawatan lah. Apabila pesakit tersebut sudah serasi dengan kesan sampingan tu, dia dah jadi normal. Antara kesan sampingan tu macam pening atau sakit kepala, letih, sukar untuk tidur, gangguan tidur, contohnya dia mengalami mimpi buruk, loya, muntah, cereberit, ruam. Kadang-kadang dia boleh dapat kesan macam pening macam itulah. Tapi kalau mereka ni dapat kesan sampingan yang teruk, perlu bagi tahulah kepada pegawai perubatan yang merawat mereka. Tapi ubat yang dimakan tu jangan berhenti. Teruskan. Okey, jangan berhenti, kita kena teruskan dan kena segera laporkanlah kepada pegawai perubatan supaya kita tahu apa masalah pesakit tersebut. Dan kita boleh bantulah untuk kurangkan kesan sampingan tersebut. Macam itu. Okey, mungkin sedikit nasihat kepada mereka di luar sana. Mungkin apa di antara faktor yang penting untuk menentukan kejayaan dalam proses rawatan HIV ini? Silakan. Okey, rawatan HART ni dia tidak menyembuhkan lah, dia tidak menyembuhkan, tapi dia berupaya untuk mengawal virus HIV itu dalam badan tu. So, sekiranya dimulakan rawatan, kita boleh nampak kejayaan dia lah dalam tempoh 12 hingga 24 minggu. Antara faktor yang boleh mempengaruhi kejayaan tu contohnya yang tadilah kepatuhan ubat terhadap ubat antiretroviral tu. Dan bila kita memulakan rawatan, viral load ataupun jumlah beban virus dalam badan tu dia akan menurun. Menurun dan juga dia akan meningkatkan sel pertahanan CD4 dalam badan lah. Dan juga penurunan viral load tu terlalu cepatlah apabila dimulakan dengan rawatan HIV. Baik, mungkin itu di antara apa faktor-faktor yang menyebabkan rawatan HIV ini untuk menjadi lebih sempurna sebenarnya. Jadi tidak susah pun sebenarnya, ikut sahaja jadual yang diberikan 3 jenis ubat itu untuk memastikan nyawa anda sampai kita kata sehingga ke akhir hayat kita. Baiklah, terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Muhammad Rizal, Pegawai Farmasi Klinik Kesihatan Tanglin Kuala Lumpur, kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai apa di antara ubat dan juga rawatan HIV yang memberi sinar harapan kepada pesakit-pesakit HIV ini. Terima kasih. Sama-sama.